Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Speaker, sebelum saya menjawab, saya ingin mohon keizinan untuk mengalu-alukan tetamu daripada Universiti Malaysia Perlis yang diketuai oleh Dr. Hairul Anwar Abdul Halim dan seramai 15 orang yang ada di sini, 9 pelajar dan 6 pegawai. Selamat datang. Tan Sri Yang Bertua, pertanggungjawaban untuk keterjaminan makanan bukan suatu tanggungjawab hakiki KKDW. Tetapi di bawah KKDW mempunyai sebuah agensi yang dikenali sebagai Felcra. Kejayaan Felcra untuk mewujudkan estet padi di seberang Perak adalah merupakan satu contoh yang memperlihatkan keberhasilan sumbangan Felcra, sumbangan KKDW di dalam keterjaminan makanan. Lantas dari itu, KKDW telah mengadakan perbincangan dengan Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah agar menggunakan modaliti yang telah memberikan keberhasilan yang cukup baik bagi mewujudkan dan mempertingkatkan tahap sara diri SSL beras negara untuk Sabah dan Sarawak. Dari apa yang dipelajari, Felcra telah meminjam sebanyak 50 juta US dollars ketika membangunkan estet padi seberang Perak ini daripada World Bank, Bank Dunia, dan semuanya telah dibayar sekarang. Dan seluas 4,500 hektar telah dibangunkan. Penghasilannya adalah sebanyak 5 metrik tan per hektar. Dan ini melibatkan kira-kira 22,500 metrik tan semusim. Pada hemat saya, Sabah dan Sarawak amat memerlukan modaliti yang sama untuk dilakukan, maka saya ingin mengesahkan bahawa 50,000 hektar yang dimasukkan itu adalah satu perancangan jangka panjang. Tetapi setakat ini seluas 4,839 hektar telah disahkan untuk dibangunkan, di mana 2,159 hektar di Sabah, iaitu di Beluran dan Kota Belud, dan 2,680 hektar di Sarawak, terutamanya tumpuan di kawasan Batang Lupah. Sila Sembilan. Terima kasih Yang Berhormat yang telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang rancangan pihak KKLW menggunakan landasan Felcra dan RISDA untuk terlibat secara langsung dalam penanaman padi. Dan saya ingin bukan hanya bertanya, bahkan juga mencadangkan sebolehnya, kerana kita sedar dan tahu di Sabah dan di Sarawak, khususnya di Sabah, kita sudah mempunyai ladang kelapa sawit di Kota Belud. Saya ingat dalam 10,000 hektar yang ada. Di Tarusan Sapi, waktu saya jadi Ketua Menteri, saya ada alienate dalam lingkungan 10,000, cuma mungkin 3,000 ekar yang sesuai. Di Papar pun ada tanah-tanah yang terbiar. Waima di Kota Belud, kita mempunyai ladang yang dahulu berjeratus juta duit kita belanjakan dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan kewangan negara kita yang begini terbatas. Mengapa tidak saya cadangkan kalau boleh pihak kerajaan persekutuan memperbaiki sistem yang ada sedang berlaku di Kota Belud, di Papar, di Keningau, Tanam Padi Bukit dan juga di Tarusan Sapi, yang mana mempunyai masalah dari segi irrigation system yang ada, saluran. Cuma saya nak sebut contohnya macam di Sabah, ada 4 jabatan mengendalikan bagi baja, bagi fertilizer, bagi air, JPS-nya, Persatuan Peladangnya, Bernasnya. Bayangkan, so many agency yang coordinate
benda-benda macam. Tanah yang ada di Felda, saya juga bekas menteri KKLW dahulu. Saya tahu tentang tanah-tanah ini. Sebahagian besar tanah yang ada di Sarawak ni gambut. Dan gambut itu yang kadang-kadang bila kita nampak kelapa sawit dia cerong sikit bukan lurus. Pasal dia you have to treat the land. Mengapa tidak saya cadangkan kalau boleh kerjasama begitu rapat komprehensif perbaiki ladang-ladang yang ada semua ada di Kota Bulut, di Terusan Sapi, di Keningau, di Papar dan di samping itu di Sarawak, di Bario Bekalalan, tanam bukit padi yang ada kualiti dia. Kalau itu kerjasama baik di antara persekutuan kita, satu, kita dapat tingkatkan food security, penjimatan wang yang ada dan perlu penyelarasan. Kena contohnya Bernas bagi subsidi. Dia bagi subsidi apa? Persatuan Peladang dia bagi fertilizer. Bernas bagi padi punya. So a lot of subsidi. 4 badan. So saya satu persoalan dia saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat. Di samping itu saya cadangkan sebolehnya pihak persekutuan dengan kerajaan kedua-dua negeri halusi keadaan ini supaya kita dapat buat penjimatan keuangan yang terbatas. Di samping itu dapat menjamin food security untuk tanam padi. Kerana Jepun tak ada masalah padi pun. 70 million population. Kita baru 30 juta aja. Orang Jepun makan padi, makan beras banyak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Menteri. Silakan. Sempurna memang cukup sempurna lah di dalam maklumat terperinci kerana beliau pernah berada di sini, beliau pernah jadi Ketua Menteri. Ya. Apa yang dilakukan oleh Felkra melalui usaha yang dilakukan, saya ambil contoh umpama di Seberang Perak. Yang dilakukan ialah setiap peserta diberikan 3 hektar untuk sawah padi dan 3 hektar lagi untuk kelapa sawit. Artinya di luar musim padi mereka ada pendapatan kelapa sawit. Hasil daripada projek yang begitu, setiap peserta memperolehi kira-kira purata ya RM1,800 sebulan. Maka kerjasama yang disebutkan oleh Yang Berhormat sempurna tentang pelbagai kolaborasi dilakukan untuk agensi dan sebagainya, inilah yang sedang dilakukan. Dan saya sendiri mengkoordinasikan kerjasama ini dengan Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan di sini dan juga beberapa agensi yang lain ya, bersama dengan kerajaan negeri dan kementerian-kementerian di kerajaan negeri. Kita tidak lagi bekerja cara silo. Soal irrigation dengan izin, ya, perairan, soal baja, soal bagaimana maintenance, ya. Dan kita gunakan teknologi baru. Umpamanya dari segi pembajaan kita tidak lagi menggunakan pembajaan melalui kaedah bahasa biasa, kita gunakan drone. Ya. Dari segi penanaman benih-benih pun kita melalui pembajakan melalui teknologi baru. Begitu juga soal penuaian sebagaimana Yang Berhormat sempurna tahu. Saya ingin menyatakan bahawa untuk Sarawak umpamanya kawasan yang dikenal pasti setakat ini 5,000 hektar. Yang bersesuaian tadi masalah tanah gambut cuma 2,680 saya sebutkan tadi. Di Sabah, kita telah kenal pasti antara 5,000 hingga 10,000 hektar. Yang bersesuaian setakat ini 1,600. Artinya, untuk dengan izin, economy of scale, kita perlukan kawasan yang luas. Ya. Soal irrigation, peruntukan datangnya daripada AIDA, ya, daripada Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan. Tan Sri Yang Mentua, zaman kita bekerja secara silo telah berlalu. Zaman kerajaan tahu semua telah juga berlalu. Zaman kerajaan benar semua telah berlalu. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sekarang ini ya, ialah kerjasama dengan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi, apatah lagi kerjasama dengan kerajaan negeri. Walaupun ini tidak termasuk dalam MA63, tetapi kita mengambil langkah supaya keterjaminan makanan dapat kita bawa untuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Maran. Terima kasih Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tahniah kepada Sabah dan Sarawak kerana
kurang lebih 50,000 hektar akan dibangunkan untuk tanaman padi. Yang betul, sebenarnya di Semenanjung tidak kurang juga berpuluh ribu hektar tanah dan juga paya yang terbiar yang tidak dibangun. Saya menjaga tadi jawapan ini diberikan jawapan oleh Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Hidup, Kejaminan Makanan, tapi dijawab oleh Timbalan Menteri. Jadi saya nak tahu apakah tindakan kerajaan termasuk terutama Kementerian Pertanian dalam mengenal pasti dan mengesan tanah-tanah terbiar dan paya terbiar di negara kita ini, di Semenanjung ini, dan berapa peruntukan yang disalurkan. Saya nampak apa yang disebutkan oleh Sempurna tadi betul. Kita dah lama dengan kerajaan. Nampaknya kalau sekarang ini berlapis-lapis peranan dimainkan oleh berbagai agensi. Bahkan kalau yang maklumat turun ke bawah, banyak usahawan-usahawan kita kadang-kadang mendapat 4-5 bantuan daripada agensi. Sedangkan tak ke mana pun keuntungan yang mereka peroleh. Ini saya pengalaman saya sendiri, Datuk Seri. Jadi berapakah apakah usaha yang diambil oleh kerajaan? Terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan, Sri. Yang Berhormat Maran benar bahawa banyak kawasan-kawasan paya, kawasan-kawasan tanah yang terbiar. Ya, saya menjawab soalan ini kerana FECRA diberikan pertanggungjawaban untuk melaksanakan estet padi di Sabah dan Sarawak sebagaimana yang dilakukan di seberang Perak. Di Maran saya tidak pasti ada kawasan yang ada berpotensi atau tidak untuk sawah padi ini. Ya. Kalau itu kita boleh berunding sebentar lagi, tapi dengan syarat mesti luas lah. Kalau tidak luas, tidak ada economy of scale. Apa yang dilakukan sekarang oleh FECRA, ya, ialah melihat beberapa potensi keterjaminan makanan yang lain selain pada padi. Umpamanya, apabila ketidakcukupan ayam umpamanya, atau telur, ataupun daging umpamanya, ya, terdapat kategori tanah-tanah di bawah FECRA dengan izin underutilized ataupun unutilized land. Ini kita majukan. Ya. Artinya kita akan menjadi agensi yang komplement terhadap ketidakcukupan makanan, dan ini akan memberikan keberhasilan bukan hanya kepada peneroka tetapi kepada negara keseluruhannya, kerana kita akan membantu pengurangan import bahan-bahan makanan daripada luar negara yang kosnya dengan izin production costnya semakin meningkat, dan ini akan memberikan exchange rate yang agak tidak memihak kepada kita. Dan untuk Maran dan ahli-ahli parlimen yang lain, saya fikir game changers yang dilakukan sekarang ini ialah kita bekerjasama interministerial dan interagencies agar kita tidak lagi bekerja secara silo dengan berhajat untuk komplement antara satu sama lain bagi memberikan keterjaminan makanan ini dipenuhi oleh negara kita.